Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 September 2022 bersama dengan saya Nusyaha Mama Amin. Bekas Presiden MIC dan Menteri Kabinet S. Sami Velo meninggal dunia pada usia 86 tahun di kediamannya di Kuala Lumpur kira-kira jam 7 pagi tadi. Berita sedih itu dimaklumkan oleh bekas Menteri Kesihatan Dr. S. Subramaniam yang juga bekas Presiden MIC. Bekas Menteri Kerja Raya itu mula menceburi bidang politik di usia 23 tahun pada tahun 1959. Dia menjadi Presiden MIC pada 1979, jawatan yang kemudian disandangnya selama lebih 30 tahun sehingga 2010. Sami pertama kali memenangi kerusi Parlimen Sungai Siput pada 1974 dan mengekalkannya selama 8 penggal sehingga Mac 2008 apabila dia tewas di kerusi itu pada pilihan raya umum ke-12. Beberapa pemimpin politik dari pihak kerajaan dan pembangkang hari ini turut menzahirkan penghormatan kepada mendiang. Kita lihat Tun Sami Velo waktu menjadi Presiden MIC berjaya menyatupadukan masyarakat India di Malaysia dan perjuangan masyarakat India sama ada di segi ekonomi dan sebagainya diperjuangkan oleh beliau. Jadi negara kehilangan seorang pemimpin yang hebat seperti Tun ini. In Parliament from 1986 onwards, he was always present. So he was one of those leaders that have passed on. So in a way, it is also a passing of an era. Don't worry, speak up whatever you can. We're going to miss him. I met him about a year plus. I went to his office, had a very casual talk with him. He was already aging, and he's a good man, I must say. And my condolences to his family and to them. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali lagi menegaskan partinya tidak akan membentuk kerjasama dengan PH termasuk menerusi pendekatan kemah besar. Menurutnya, gabungan itu tidak mampu menegakkan keadilan menyeluruh kepada rakyat walaupun menjadikan keadilan dan amanah sebagai jenama. Menulis secara panjang lebar di Facebooknya, Hadi turut mendakwa ramai di kalangan pimpinan PH yang tidak beriman dan tidak bermoral. Menurut ahli Parlimen Marang itu, ketika menghadapi PRU ke-14, parti gabungan pembangkang itu secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi dan penerima rasuah. Hadi juga mendakwa PH mengamalkan politik dendam melalui kenyataan terbuka yang mengganggu-gugat urusan pentadbiran negara dan menyusahkan badan kehakiman. Tambahnya, hubungan masyarakat majmuk menjadi rapuh apabila ada pemimpin PH yang dikatakan bersikap anti-Islam serta bencikan orang Melayu dan Bumiputera. Oleh yang demikian, dia bertegas menolak mudarat politik PH yang lebih besar dan mendatangkan akibat lebih parah sehingga merosakkan asas dan cabang-cabang penting negara. Selain itu, katanya, penipuan PH dalam manifesto pilihan raya yang lalu telah menghilangkan kelayakan untuk gabungan itu berpolitik selain berdosa seperti mengamalkan rasuah. Keputusan sama ada pintu rundingan antara UMNO dan PAS ditutup atau tidak hanya boleh ditetapkan oleh Majlis Tertinggi, kata Ismail Sabri Yaakob. Naib Presiden UMNO itu berkata, sebagai parti yang mengamalkan keterbukaan, UMNO akan mendengar pandangan semua ahli parti berhubung perkara itu. Akhirnya, dari segi keputusan parti, ianya akan ditentukan oleh Majlis Tertinggi. Jadi, kita tangguh mesyuarat hari Sabtu malam minggu ni dan akan ditangguhkan kepada tarikh yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Setiausaha Agung UMNO. Jadi mungkin perkara tersebut boleh dibawa di dalam mesyuarat MT yang akan datang. Ismail berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai desakan beberapa ketua bahagian yang meminta MKT UMNO untuk menutup terus pintu rundingan dengan PAS. Terdahulu, Ismail memaklumkan mesyuarat MKT yang sepatutnya berlangsung pada Sabtu ini telah ditangguhkan kepada tarikh yang akan ditetapkan. Menurutnya, perjumpaan 5 pemimpin tertinggi UMNO berhubung tarikh PRU ke-15 yang sepatutnya berlangsung pada hari sama juga turut ditangguhkan. Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Ahmad Fuzi Abdul Razak menarik balik darjah kebesaran kepada Najib Razak yang dianugerahkan pada tahun 2009.
penarikan darjah kebesaran yang membawa gelaran Datuk Seri itu berkuat kuasa mulai hari ini 15 September. Dalam satu kenyataan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri untuk Pembangunan, Muhammad Zakwan Zakaria berkata, pembatalan dan pemalsuan itu adalah selaras dengan kuasa yang diberi kepada Yang di-Pertua Negeri. Bekas Perdana Menteri itu juga telah dilucutkan gelarannya di Selangor dan Negeri Sembilan sebelum ini. Bagaimanapun dia masih mempunyai banyak gelaran Datuk Seri dari negeri-negeri lain. Ahli Parlimen Pekan itu mempunyai darjah kebesaran dari Pahang, Perak, Melaka, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak. Najib ketika ini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lalu mengekalkan sabitan berhubung penyelewengan dana RM42 juta SRC International. Sokong media bebas dengan melanggar Malaysia Kini pada harga RM168 setahun sempena promosi istimewa Hari Malaysia dari 12 hingga 19 September. Anda boleh menebus promosi tersebut dengan mengimbas kod QR yang tertera serta menggunakan kod Kini TV 916. Berita seterusnya. Sekumpulan veteran Angkatan Tentera berhimpun di Pejabat Perdana Menteri bagi menyerahkan memorandum yang menuntut isu kebajikan mereka diberi perhatian. Ini selepas 25 ahli kumpulan itu menempuh perjalanan selama 5 hari dengan berjalan kaki dari Simpang Pulai Perak ke Putrajaya bagi tujuan itu. Pagi ini seramai lebih 100 veteran dari seluruh negara terlebih dahulu berkumpul di Masjid Putra di Putrajaya sebelum berarak ke Seri Perdana bagi menyerahkan memorandum. Ia kemudian diterima oleh Setiausaha Politik Perdana Menteri Syed Fazmi Syed Muhammad yang kemudian memaklumkan Ismail Sabri tidak dapat hadir kerana mempunyai komitmen lain. Pada Ahad lalu, sekumpulan veteran berjalan kaki dari Simpang Pulai bagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap isu kebajikan pesara tentera yang didakwa diabaikan kerajaan. Antara tuntutan yang dibangkitkan adalah agar pencen tentera yang bersara diselaraskan serta hak untuk menerima pencen setelah sekurang-kurangnya 10 tahun berkhidmat. Mereka juga menuntut kerajaan menyegerakan pengampunan untuk bekas tentera yang diberhentikan atas sebab tata tertib. Awal Jun lalu, Himpunan Reunion Veteran ATM yang berlangsung di Tugu Negara di Kuala Lumpur turut mengemukakan tuntutan yang hampir serupa. Pelakon dan usahawan terkenal Rosham Noor mengakui ada ketika dia mungkin kelihatan kasar namun menegaskan sikap sebegitu dilakukan dengan niat baik. Menurut Rosham, kata-katanya dalam video yang tular sejak 2 hari lalu diharap dapat membuka minda wanita agar sentiasa berfikiran positif. Bercakap kepada Malaysia Kini, Rosham turut mencadangkan pihak yang mengecamnya agar terlebih dahulu menonton video-video keusahawanan yang dimuat naik di saluran YouTube miliknya. Rosham berkata demikian ketika diminta mengulas video tular di akaun TikTok milik Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Rina Harun, bagi mempromosikan program keusahawanan wanita bangkit. Video terbabit mendapat perhatian ahli Parlimen Segambut, Hanayo, yang menyifatkannya sebagai publicity murahan dan memalukan kerana memperlekehkan wanita. Dalam pada itu, Rina turut menggesa orang ramai supaya tidak mempolitikkan video tersebut, sebaliknya melihat kandungan program yang dipromosikan. Ketika ditemui pemberita semalam, Rina turut menjemput Yo yang telah menggesanya untuk meletakkan jawatan supaya sama-sama menyertainya dalam membantu golongan wanita yang memerlukan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-59.